Trauma lah, trauma teruk lah. Nampak api tengah nak jalan kat arah diorang. Kejadian pada ketika itu memberikan kesan sehingga sekarang. Sampai saya kat hospital, saya beritahu yang ketiga anak saya dah tak ada. Tak saya dalam tu ada orang lagi. Saya sujud pada Allah dalam bilik itu. Saya kata apa yang berlaku, saya terimalah hari ini. Kalau aku tak buka tahfiz ini, mungkin mereka tidak berlakunya kebakaran. Tak ada orang nak bakar. Selamat pagi, pasal gambar sebomba Kuala Lumpur, boleh saya bantu cek? Saya berikan lokasi, nama dan nombor telefon. Ustaz Taufik Ittifaqiyah. Minta perhatian. Panggilan kecemasan. Kebakaran bangunan di alamat Pusat Tahfiz Ittifaqiyah, Lorong Keramat Hujung, Kampung Datuk Keramat. Menyorot kembali tragedi yang berpunca daripada pergaduhan kecil hingga membawa kepada kematian 23 jiwa yang tidak berdosa. Saya pegawai bomba Hazman bin Hassan yang bertugas di Balai Bomba Keramat sebagai first responder kes kebakaran Tahfiz Keramat Hujung. Tibanya saya terima panggilan kes tu, saya dengan kawan-kawan saya terus bergegas pergi ke tempat lokasi lah. Tapi sebelum saya sampai di tempat lokasi tu, saya dah boleh nampak dah dia punya kebakaran tu dari Jalan Datuk Keramat ni. Boleh nampak dari dalam jentera. Belum sampai dah kami dah nampak dah api tu macam mana. Tak sempat macam saya sebelum ni kalau pergi kes, saya akan berimajinasi kes macam mana, bahan api apa yang terlibat, macam itulah. Ini tak sempat apa-apa, tengok dah ada api yang menjulang-julang dekat tempat kejadian tu. 14 September 2017, 2 minggu setelah umat Islam menyambut Hari Raya Aidiladha, satu tragedi hitam terlakar melibatkan kebakaran di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah yang terletak di Jalan Keramat Hujung, Kuala Lumpur. Saya, pegawai bomba Muhammad Osman bin Aziz, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Keramat, merupakan first responder kebakaran Tahfiz Ittifaqiyah Keramat Hujung. Kita menganggapan kebakaran tersebut hanyalah kebakaran kecil biasa sahaja. Tapi sampai kejadian, api begitu marak dan tak pernah terima sebelum ini. Perasaan saya ketika membuat penyelamatan amat sedihlah. Melihat anak-anak Tahfiz terkorban begitu menyayat hati, terlalu ramai. 5 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Keramat digerakkan ke lokasi kejadian, manakala 6 lagi daripada Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Tun Razak. Kebakaran dipercayai bermula dari tingkat atas bangunan 3 tingkat itu yang dipercayai tempat pelajar serta warden tidur. Dalam sekelip mata, api marak dengan cepat. 21 pelajar berusia antara 6 hingga 16 tahun serta 2 guru berusia 25 dan 26 tahun terkorban dalam kejadian ini. Lebih menyayat hati, orang ramai yang berada di lokasi tidak mampu membantu perikutan api yang terlalu marak. Kes kebakaran yang saya pernah pergi sebelum ni, dia macam api yang kita pergi kan, dia nampak asap hitam dulu. Asap hitam, api dia taklah macam menjulang-julang macam tu kan. Tapi yang ni saya pelik, memang api dia macam asap pun tak pernah hitam sangat. Dia macam yang
Yang dekat dapur gas tu, dia punya api tu, dia dekat celah-celah bumbung tu. Yang saya tak expect tu juga, saya tak sangka pun ada mangsa. Saya mungkin anggap ini macam kebakaran short circuit, macam kena putung rokok. Itulah yang saya expect. Kebakaran dimulakan, I can just affirm that there was an accelerant used. Maksudnya satu bahan pembakar telah dipakai untuk hidrokarbon dipakai untuk melajukan kebakaran dia. 2 hari selepas kejadian, seluruh negara sekali lagi dikejutkan dengan hasil laporan siasatan forensik Jabatan Bomba yang mengesahkan kebakaran tragik ini berpunca daripada perbuatan khianat dengan menjadikan petrol dan 2 tong gas sebagai bahan bakar. Kecekapan pihak bomba serta bukti rakaman CCTV berjaya merungkai punca di sebalik jenayah khianat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penguasa Kanan Bomba 1 Ashari bin Johari, Penolong Pengarah Bahagian Penyiasatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kuala Lumpur. Pengalaman saya sebagai seorang penyiasat, kita melihat kebakaran, sesuatu yang kebakaran yang pelik. Pada ketika itu, pasukan penyiasat perlu mengadakan hipotesis bagi menjelaskan punca kebakaran sebenarnya. Jadi beberapa hipotesis yang kita keluarkan sepanjang kita menjalankan siasatan. Salah satu ialah berpunca daripada elektrik, berpunca daripada api berbara dan juga berpunca daripada khianat. Walau macam mana pun, khianat itu perlu dimasukkan di dalam elemen-elemen ini. Termasuk juga bila kita melihat di hadapan pintu terdapat tong gas yang berada dekat lokasi, kita melihat kepada elemen-elemen yang mencurigakan. Apabila terdapat mangsa yang ramai, terdapat elemen-elemen kejutan dekat situ. Sehingga kan menyebabkan mangsa-mangsa seramai 23 orang tu terperangkap di dalam tu. Sebab kita sebagai pegawai penyiasat mesti boleh mengagak perkara-perkara yang itu berlaku. Diketuai oleh Ashari, unit forensik bomba turut dibantu oleh unit pengesan K9 bagi mengesan bahan penggalak kebakaran. Bagi kita mengenal pasti punca kebakaran, walaupun penyiasatan ini dijalankan secara total untuk pegawai penyiasatan kebakaran, tapi kita juga meminta bantuan daripada pasukan K9 iaitu unit pengesan untuk kita membantu dan membuat analisa ataupun mendapatkan hipotesis akhir secara yang tepat. Jadi pasukan K9 dipanggil untuk hadir di lokasi kebakaran bagi mengesan kewujudan accelerant yang digunakan pakai, yang mana accelerant itu dicurahkan di hadapan pintu masuk sebagai pemula kebakaran. Penemuan ini merupakan antara kejayaan unit forensik JBPM di mana hipotesis awal telah didapati dalam tempoh masa kurang 1 jam untuk mengenal pasti terdapatnya indikasi khianat sebelum laporan lengkap siap dalam tempoh 4 jam. Pada pengamatan pada peringkat awal, kita melihat tong gas itu diletakkan satu dalam keadaan berbaring dan satu dalam keadaan berdiri. Kita melihat keadaan tong gas yang diletakkan berbaring itu betul-betul dihadapkan di hadapan pintu masuk. Kita melihat elemen-elemen khianat telah berada dekat di situ, menyebabkan mangsa-mangsa gagal melarikan diri. Tekanan daripada gas LPG itu sendiri akan menyebabkan api menjadi besar dan cepat merebak, sehingga kan kemerebakan kebakaran itu menjadi lebih cepat dan pantas. Berdasarkan hasil siasatan, gas daripada 2 tong itu telah menyebabkan api marak dengan cepat sehingga sukar dikawal. Walaupun hasil soal siasat telah mengesahkan ia diletakkan oleh salah seorang suspek, tetap timbul keraguan wujudnya pihak ketiga yang membantu kumpulan remaja ini untuk melakukan khianat.
Dan dikatakan terdapat DNA individu yang tidak dikenal pasti pada salah satu tong gas terbabit. Biarpun berjaya merungkai punca kejadian ini dalam masa yang singkat, tragedi itu tetap meninggalkan trauma dalam diri Ashari. Apatah lagi menyaksikan sendiri keadaan mangsa-mangsa yang terkorban dalam keadaan amat tragik. Bukan sahaja menyebabkan kebakaran kepada struktur bangunan, menyebabkan kerugian sehinggakan menyebabkan 23 nyawa terkesan. Nyawa yang terkesan itu kita kena perlu fikir. Setiap anak-anak yang menjadi mangsa pada ketika itu mempunyai ibu bapa. Kejadian pada ketika itu memberikan kesan sehingga sekarang. Setiap kali kita tidur, kita nampak mangsa itu sendiri. Cuma pada ketika itu, saya memaklumkan kepada pasukan penyiasat untuk kita stay profesional. Kita tak nak siasatan yang kita jalankan tu terkesan disebabkan oleh perasaan kita sendiri. Kita sendiri rasa terkejut, kita sendiri rasa sedih disebabkan kekurangan ataupun kurang kesedaran kita terhadap bahaya kebakaran. Darul Quran Ittifaqiyah. Sebelumnya, bangunan ini bergema dengan naungan ayat suci Al-Quran oleh anak-anak yang ingin menghafaz kalimah agung Tuhan. Kini, ia terbiar sepi. Hanya tinggal sisa kenangan serta kesan asap hitam api yang pernah merata hangus bangunan kepunyaan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib ini. Ketika dikunjungi dari luar premis, masih terdapat beberapa kesan akibat kejadian kebakaran itu. Saya, Penguasa Kanan Bomber 1, Ruhisha bin Haris, Timbalan Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan. Semasa memasuki pintu utama bilik asrama tersebut, saya mendapati dan melihat dengan mata saya sendiri mayat bergelimpangan di sebelah kanan dan kiri bangunan asrama tersebut. Jelas kelihatan bahawa mayat-mayat tersebut berada di penjuru hujung asrama yang bergeril. Di sebelah kanan yang saya nampak, grill itu tak dapat dibuka. Saya percaya grill itu telah cuba dibuka oleh pelajar-pelajar tersebut, kiri dan kanan. Seorang mayat kanak-kanak berada di depan pintu. Jadi pada masa itu keadaan dalam tu masih lagi berasap, dengan sayunya masih berasap, dan yang paling nyata sekali, saya tak bau apa-apa. Saya tak bau masa apa-apa. Yang mana pengalaman saya sebelum ni, sekiranya ada kes-kes kejadian kebakaran yang melibatkan mayat rentung, biasa ada bau. Tapi pada masa tu saya masuk dalam tu memang tak ada bau langsung. Saya pun rasa terharu jugalah masa-masa tu. Dilaporkan, lokasi kesemua mangsa ditemui di bahagian kanan dan kiri bilik asrama sementara ini. Demi menjaga struktur mayat yang telah rentung, kesemua petugas keselamatan yang terdiri daripada pihak bomba dan polis perlu lebih berhati-hati ketika mengasingkan jenazah mangsa. Disebabkan pintu akses untuk keluar dan masuk telah disekat dan dibakar, kesemua mangsa dipercayai cuba menyelamatkan diri dengan berkumpul di tepi tingkap. Namun, dipercayai tingkap yang berjeriji tambah menyukarkan usaha mereka untuk keluar dari asrama itu. Akibatnya, hanya 6 orang mangsa yang berjaya menyelamatkan diri, manakala selebihnya terkorban. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap tebal yang mengganggu saluran pernafasan mereka.
Kesemua jenazah mangsa telah dibawa ke Institut Perubatan Forensik Negara HKL untuk proses bedah siasat dan pengecaman identiti. Keadaan mayat memang bersusun-susun, dia bertindih dan ada yang bersandar pada dinding lah. Pada masa itu saya lihat sendiri dan saya pergi dekat betul jelas dengan mayat. Di sebelah kanan terdapat 13 mayat. Yang sebelah kanan tu semua totally rentung lah. Totally rentung dan tak nampak apa, dan nampak macam berkumpul, nampak macam seketul semua. Lepas tu di sebelah kiri mayat tersebut seramai 9 orang masih bersifat tidak rentung sepenuhnya. Jadi memang keadaan mayat bertindih-tindih pada masa itu, dan sekiranya kita angkat tidak dengan cermat lah. Kalau kita angkat tanpa kita berhati-hati, mayat tersebut mungkin boleh tercabut ataupun tertanggal daripada bahagian badan. Sebab tu kita minta supaya mayat tu diangkat berhati-hati dengan menggunakan setiap satu mayat satu stretcher, dan satu mayat 4 orang anggota kena ambil. Ekoran penemuan itu, seramai 7 remaja berusia antara 11 hingga 18 tahun ditahan kerana disyaki melakukan perbuatan khianat. Terkini, hanya seorang sahaja suspek yang dijatuhkan hukuman penjara selama tempoh mengikut perkenan Yang di-Pertuan Agong atas tuduhan membunuh 23 penghuni Darul Quran Ittifaqiyah. Seorang ibu pula cukup sayu kerana ada menerima warkah terakhir daripada anaknya yang terkorban dalam tragedi itu. Dalam surat yang ditujukan kepada ibunya, Nur Hayati Khalid, 42 tahun, mangsa Allahyarham Amil Ashraf Abdul Rashid, 11 tahun, berhasrat membawa ibu dan ayahnya ke syurga. Ibu dan ayah, Amil minta maaf kalau ada buat salah apa-apa. Ibu, ayah, Amil sayangkan ibu dan ayah. Terima kasih ibu dan ayah kerana menjaga Amil selama ini. Amil tak tahu macam mana nak balas jasa budi ibu dan ayah. Hanya ini saja Amil mampu memasukkan ke tahfiz untuk menolong ibu dan ayah masuk ke syurga Firdaus. Lumrah alam. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Jika ditanya kepada mana-mana ibu bapa sekalipun, pastinya kematian anak yang dikandung dan ditatang sejak bayi merupakan ujian perit yang perlu ditanggung. Tragedi itu telah meragut nyawa 3 cahaya mata Masyawani Muhammad Syahid. Ketika itu, Muhammad Syafiq Haikal Muhammad Sulaiman 13 tahun, Muhammad Hafiz Iskandar 11 tahun dan Muhammad Haris Ikwan 10 tahun baru 7 bulan menghuni Darul Quran Ittifaqiyah. Saya dapat berita ni di awal pagi kan. Tak, saya okey terus ke hospital. Sebabnya adik-adik saya tak bagi saya pergi ke tahfiz. Sebab dia orang tak nak saya. Dia orang terus bawa saya ke hospital. Sampai saya ke hospital, saya diberitahu yang ketiga anak saya dah tak ada. Itulah yang saya tahu, kebakaran ni dah besar. Sebab satu pun anak saya tak ada hidup. Haris, Mama tak sangka dia Haris. Patutlah Mas senang balik Malam tiga meningkat bangga padamu. Itulah pada saya. Tragedi menyayat hati 1 September 2017 itu berlaku 2 minggu setelah umat Islam merayakan sambutan Hari Raya Korban.
Setelah seminggu meluangkan masa bersama anak-anaknya, ibu kepada 6 anak ini menghantar kembali 3 beradik itu untuk meneruskan pengajian di Darul Quran Ittifaqiyah. Saya cuba terlepas peluang, sepatutnya saya tak hantar anak saya. Sebab 2 hari lepas tu ada birthday Hafiz tu, sepatutnya terkilan juga dah. Saya hantar juga ikut time dia kan. Tapi dia tak ada cakap dengan saya. Tapi last check rupanya 2 hari tu akan datang birthday dia. Sedih jugalah, tapi tak tercakap kan. Tapi akak dia kata dah kena hantar tu, kita ikutlah. Itu je. Mula tamat angkat rumah lah. Memang teringat lah. Lama-lama akak sedar sebab akak perlu bangkit sebab ada anak lagi kan. Jadi akak tak boleh terus bersedih. Tak kuatkan semangat akak. Sebab fikirkan anak lain dulu kakak. Kebakaran tragis itu turut meragut nyawa anak bongsu Mazaini muda, ibu kepada 4 orang cahaya mata. Mengenang kembali Ahmad Rijal yang ketika itu berumur 14 tahun, keputusan untuk belajar di pusat tahfiz merupakan pilihan Allahyarham sendiri. Sebagai ibu, Mazaini akur dengan pilihan buah hatinya itu, memandangkan pilihan anaknya demi mendalami ilmu akhirat. Saya ingat pada hari raya itulah, hari raya haji tahun itu merupakan hari raya yang terakhir dengan dia. Lepas solat raya, dia masuk kereta dan dia berada di dalam kereta lebih awal. Kemudian saya nampak dia macam ambil gambar sendiri kan, begitu. Gambar tu saya masih simpan, dia selfie. Dia selfie dalam kereta. Itulah gambar terakhir lah saya ingat yang dia ada. Sebab semua masa dengan dia tu kan, semua momen terbaik. So tak ada yang mana special, semua sama je dengan dia. Walau terpaksa menerima hakikat ini, Mazaini menganggap tragedi ini sebagai ujian buat diri dan keluarganya dalam mencari redha ilahi. Kalau berada dalam kesedihan ni, kita akan rosak. Diri kita akan rosak. Saya dengan anak-anak selawatlah, saya kata kita amal selawat, ingat semuanya kerja Tuhan kan. Allah dah takdirkan begitu jadi, begitulah jadi. Tak boleh ubah. Jadi so, bila kita banyak selawat, saya kata kita tukarlah. Saya tukar daripada rasa hilang anak tu, saya selawat kepada mencintai Rasulullah. Saya kata lebih baik saya menangis sebab saya rindu kepada kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada saya tu menangis sebab hilang anak. Sebenarnya pun saya kata hilang anak pun bukan sehilang, sebenarnya saya kata anak tu pun pinjam kan. Allah pinjamkan pada kita. Bila sampai masa Allah ambil so kita ni kena bagi kan, bila Allah dah ambil, bagi dengan redha. Saya kata biarlah redha di mulut saya dengan redha di hati saya tu biar sama. Jangan redha di mulut adalah hati berbelah bagi, tarik lagi. Aku redha, tak boleh begitu. Sebab kita akan down nanti, kita akan down. Alhamdulillahirabbil alamin. Biarpun kebakaran telah disahkan berpunca daripada perbuatan khianat, Mazaini tetap memilih untuk tidak berdendam. Sebagai umat Islam, dia percaya pasti ada hikmah atas apa yang terjadi. Malah, guru ini tetap mendoakan semoga pelakunya diberi hidayah serta menginsafi jenayah yang telah dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in
khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Muhammad Syamin Cik Azmi, 24 tahun dan Arif Zamzuri Jamaluddin, 22 tahun, antara dua orang mangsa yang terselamat dalam kejadian kebakaran pada awal subuh itu. Setelah menarik tingkap besi berjeriji, mereka bersama dua lagi rakan turun melalui saliran paip air. Manakala dua lagi pelajar terselamat selepas terjun dari tingkat 2 premis itu. Mengimbau kembali kejadian itu bagai membuka semula lembaran hitam dalam sejarah kehidupannya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syamin. Saya mangsa tahfiz yang terselamat dalam tragedi Darul Quran Ittifaqiyah. Syamin bangun pagi yang paling terawal kan. Dan Syamin bila bangun tu, kata Syamin tu berhadapan dengan pintu masuk. Jadi nampaklah pintu tu terbuka sikit. Masa tu memang api dah, Syamin bangun tu memang api dah menyala. Memang dah kuat dah menyala. Tapi cuba pintu tak makan lagi pintu tu. Nampak dari luar macam punya tu. Punya kuat tu. Lepas tu Syamin jerit lah masa tu. Jerit api, lepas tu semua 2-3 orang pelajar bangun. Tu semua jerit api juga. Lepas tu Syamin pun bangun semua. Ada yang tidur. Pintu dah terbakar, katil pun sampai asap aircon. Kan aircon ada gas kan, kuat kiri kanan. Aircon kiri kanan, api tu mengalir sampai ke aircon tu dia lagi kuat. Kena katil, lepas tu dia punya asap dia hitam, hitam sampai hidu sikit, memang sesak nafas. 11 malam sebelum tragedi, kesemua anak-anak tahfiz ini meneruskan rutin seperti biasa. Saat lena diulit mimpi, tanpa disedari bangunan itu telah diceroboh dan api dimulakan di hadapan pintu bilik asrama mereka. 1 jam sebelum azan subuh berkumandang, asrama ini menjadi gempar. Api! Api mula rakus membakar bilik tidur. Dalam ketakutan, mereka tetap berusaha menyelamatkan diri. Hanya 6 pelajar yang terselamat. Arif yang ketika itu berusia 16 tahun merupakan pelajar kedua yang berjaya keluar melalui tingkap asrama. Assalamualaikum, nama saya Arif Zamzuri bin Jamaluddin. Berumur 22 tahun, saya adalah salah seorang mangsa yang terselamat dalam kejadian kebakaran tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah. Pada masa yang sama, dalam keadaan yang cemas, kami semua berfikirlah sebab kami tiada basic fire drill, tak ada, dan cara untuk mencegah kebakaran. So kami mencari jalan keluar, tak dapat. Selepas pada itu, kita mencari jalan keluar, kawan saya Amru dan sahabatnya lain mengajak untuk menarik grill tingkap lah. Dan apabila saya pandang ke tingkap, seolah-olah saya berdoa, bertanya kepada Tuhan, adakah ini hari terakhir aku kan? Mungkin ini hari terakhir aku. Bila masa tengok dekat luar tingkap, orang waktu subuh kan, orang tak bangun lagi. Dan kami semua menjerit minta tolong. Apabila grill berjaya dicabut, berjaya ditarik, seorang kawan yang bernama Iza, dia merupakan seorang yang pertama lah, pelajar yang pertama turun dulu. Bila kita semua tengok dia dah turun, barulah kami yakin untuk turun. Padahal kami tak yakin dengan memegangkan sebatang paip air hujan kan. Selepas pada itu saya turun dan masuk ke tingkat 2 melalui tingkap. Cuba untuk menyelamatkan, akan tapi disebabkan gas yang dibakar di depan pintu, kami tak boleh masuk lah. Sebab api pun dah membara kan. Trauma boleh sampai ke tahap, kalau kita orang trauma sampai tahap boleh bunuh diri pun ada kan, trauma kan, standard. Jadi Syamin tak sampai tahap tu, tapi ada hampir ke tahap tu lah. Sebab masa tu Syamin fikir dalam diri Syamin, kenapa Syamin tak selamatkan budak-budak tu kan. Sebab Syamin paling tua, paling bertanggungjawab. Kalau bagi pendapat Syamin paling bertanggungjawab sebab Syamin paling tua kan, paling senior kat sana. Tapi kenapa Syamin tak terfikir nak selamatkan diorang. Tapi hakikatnya Syamin keluar pun dalam keadaan cedera lah.
hanya berpunca daripada insiden pergaduhan kecil dan ejek-mengejek di padang futsal berdekatan Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah. Tiada siapa menyangka ia berakhir dengan tragedi yang begitu dahsyat. Sebulan selepas insiden itu, kesemua penghuni Pusat Tahfiz Kendalian Muhammad Zaid Mahmud ini berpindah kembali ke bangunan asal terletak berhampiran lokasi yang meragut nyawa saudara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ustaz Muhammad Zaid bin Mahmud, Pengetua Darul Quran Ittifaqiyah Keramat Hujung, Kuala Lumpur. Walau dipersalahkan atas tragedi itu, Zaid tetap meneruskan perjuangan mengusahakan Pusat Tahfiz Asnaf ini. Kita pun insan, kita pun manusia yang biasa, tak larilah daripada diuji dengan ujian yang begitu besar. Yang mana ada di kalangan mereka mengatakan memang ustaz merancang untuk buat kebakaran dan sebagainya, dan ada yang menyalahkan ustaz kerana ustaz ni yang penyebab kepada kematian 23 orang. Jadi semuanya letak atas bahu kita, tetapi semuanya adalah perancangan Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Cuma macam segi ustaz sendiri ni, ustaz cuba mendidik jiwa supaya menerima tomahan dan sebagainya, kerana Allah Ta'ala tahu bahawa kita ni boleh mengatasi. Ujian itu datang mengikut kekuatan kita. Sejauh mana, setinggi mana, sekuat mana, dia tidak lebih daripada kemampuan kita. Kalau kemampuan kita boleh angkat 10 kilo, maka pasti dan pasti dia tak akan lebih pada 10 kilo ujian itu datang. Jadi menyebabkan ustaz ini rasa kuat untuk menghadapi, untuk selesaikan, untuk buat yang terbaik kepada apa yang berlaku ini. Muhammad Akif Zamir dan adiknya Muhammad Arfan Zamir antara pelajar yang terselamat daripada tragedi ini. Secara kebetulan, mereka pulang ke rumah pada malam kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akif Zamir bin Muhammad Zahid. Saya tenaga pengajar di Darul Quran Ittifaqiyah. Yang paling last saya jumpa dengan sahabat saya lah. Nama dia Arwah Taufik Hidayat. Lepas pada tu, malam terakhir tu saya bawa dia naik motor datang ke rumah ustaz lah. Dah balik tu, dah sampai kat Tahfiz bawah. Dah lepas hantar dia lah dalam pukul 12. Saya memang saya nak tidur sini. Lepas tu nak dijadikan sebab saya terselamat daripada kebakaran, saya balik ke rumah malam tu juga. Saya bawa adik saya sekali. Tapi sebelum saya balik ke rumah tu, saya jumpa dengan sahabat saya tadi. Saya cakap kat dia, Taufik, kalau aku balik ni, kan, kalau aku aksiden, aku meninggal, kau macam mana? So dia kata, jangan macam ni kan, kita dah rancang nak pergi sana sini kot. Tu malam tu pula, dia kata kat saya, kalau aku yang meninggal macam mana, apa kau buat? Saya pun cakap, mengarut kau ni, macam mana kau nak meninggal? So dia kata, manalah tahu tiba-tiba aku sesak nafas ke apa ke kan. Mengarut lah. Masa tu lah. Lepas pada tu, saya dah salam-salam dia, dah peluk apa semua. Saya balik. Dan pada masa yang sama pagi itulah, saya dapat tahu tentang kebakaran tu. Kembali ke lokasi yang meragut nyawa rakan dan pelajar, di mana telah dianggap sebagai keluarga ini, meruntun jiwa Muhammad Arif Mawardi. Arif yang ketika itu bertugas sebagai kerani di Pusat Tahfiz tidur di tingkat pertama premis sementara itu. Saya Muhammad Arif bin Mawardi, berkhidmat di Darul Quran Ittifaqiyah sebagai kerani.
semasa dalam kejadian, saya berada di tingkat 2 bersama-sama dengan 3 orang ustaz, sama saya 4 orang lah. Semasa saya terjaga tu ada bunyi lah seperti ribut. Dan saya terjaga dan saya tengok dekat luar, orang ramai dah menjerit-jerit lah. Dah menjerit dan beritahu di atas ada berlaku kebakaran. Waktu tu saya rasa macam benda tu betul ke berlaku kan, macam mimpi lah. Sebab semalam dah berjumpa dengan diorang, tapi hari ni tiba-tiba diorang dah tiada kan. Macam amat sedih lah dalam diri sebab macam kawan rapat, macam adik sendiri. Jenis serbuk kering. Adik-adik bisa tengok jenis serbuk kering. Selaras usaha untuk mengekang kejadian kebakaran membabitkan pusat tahfiz atau sekolah pondok di dalam negara, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah menubuhkan skuad bomba. Modul ini dilaksanakan sejak tahun 2017. Saya, Pengurusan Bomba 1 Teknologis, Razali bin Muhammad Nasir, Tolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Idea untuk mengadakan skop bomba ni telah ada sebelum insiden ini berlaku. Cuma selepas berlakunya insiden ni, pihak Jabatan Bomba memandang lebih serius lah. Jadi kita teruskan lah dengan modul-modul yang untuk skop bomba ni khusus untuk pada pelajar-pelajar sekolah pondok dan tahfiz ni lah. Sehingga 2022, sebanyak 23 institusi tahfiz telah menyertai skuad bomba. Dari pandangan saya, jabatan sendirilah untuk bangunan-bangunan yang ada dikatakan sleeping risk lah kan, sleeping risk mempunyai risiko tinggi kalau untuk menyelamatkan diri, sekurang-kurangnya tangga kecemasan tu ada 2 lah, dan juga dia mesti mematuhilah dalam undang-undang kecil bangunan seragam, mana bangunan ni ada akses untuk kecemasan yang sempurna untuk penduduk atau pengundi bangunan tersebut. Dalam memastikan keselamatan pusat tahfiz, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah bekerjasama dengan beberapa agensi lain, antaranya Giat Mara, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Mawid dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Pelaksanaan skuad bomba yang diwujudkan wajar diberi penekanan dalam usaha memastikan tiada lagi insiden seumpama ini berulang. Sebenarnya penubuhan skop bomba ni sangat baiklah untuk inisiatif jabatan sendiri kepada pelajar-pelajar peringkat sekolah tahfiz ni, kerana kalau kita dapati tengok ada kebolehan mereka sendiri, di mana mereka akan tahu, mereka akan juga menjadi salah satu mata dan telinga Jabatan Bomba. Maksudnya mereka ni bila kita dah latih dan mereka tahu cara menyelamatkan diri, mereka boleh jadi juga ejen kepada kami untuk menerangkan bila kecemasan berlaku, bila kita sampai di suasana di tempat insiden, kita dah tahu dah berapa ramai mangsa, berapa luas bangunan, dan mereka sendiri pun telah dilatih cara pengusian bangunan, mereka keluar daripada bangunan kan. Jadi itu yang kita nampak yang lebih efisien lah kalau kita ajar kepada mereka ni. Waktu berganti hari. Satu-satunya tragedi yang telah meragut nyawa 23 insan tidak berdosa ini akan terus terpahat sebagai lipatan sejarah hitam dalam institusi pusat tahfiz di Malaysia. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas kesemua mangsa yang menjadi korban api di Darul Quran Ittifaqiyah. Mendoakan semoga Allah meletakkan mereka dekat di kalangan orang-orang yang soleh dan diampuni dosa dan diterima taubatlah. Semoga tempat yang baik, yakni syurga Firdaus, insya-Allah. Bagi saya secara peribadi,
kita dapat simpulkan kejadian ini adalah satu kejadian yang tragik. Sangat kejam lah. Tragis kan. Tak mampu kemanusiaan. Itulah. Itulah. Tragedi yang begitu dahsyat. Bukan saja menyebabkan kepada kebakaran, tetapi juga menyebab kepada hati kita pun macam pecah juga. Kebakaran Tafiz ini adalah kebakaran yang amat menyayat hati dan tragis lah, yang melibatkan mangsa yang terlalu ramai, 23 mangsa. Apabila mengetahui ini sebagai satu kejadian khianat, saya sebenarnya cukup geram sebenarnya. Sangat-sangat tragis lah. Tragedi yang apa orang kata yang jarang berlaku lah. Insiden ini sangat menyentuh hati lah, kerana dia melibatkan kanak-kanak semuda 6 tahun. Yang saya boleh katakan memang kejadian ini memang kemalangan yang amat tragis lah bagi saya. Memang sangat menyayat hati.